Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dumyati radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sambung pada muka surat ke 146 43 bagi cetakan Darul Minhaj pada hadis yang hadis ke berapa ni? Hadis keempat. Hadis keempat. Waruwiya, diriwayatkan an-sikhta ya'ti yawmal qiyamati wa lahu sawtun مثل الرعد يستغيث وينادي أنا المظلوم فيتعلق بأمه ويقول يا ربي سل هذه لما قتلتني. Di akhirat nanti akan datang bayi yang digugurkan dengan suara yang kuat seperti petir, seperti guruh. Ra'di guruh. Yastaghithu wa yunadi, dan minta tolong dan juga mengadu kepada Allah, mengatakan bahawa ana mazlum, saya ini dizalimi. Fa yata'allaqu bi ummihi wa yaqul, kemudian dia akan bergantung kepada ibunya dan berkata, wahai Tuhanku, sal hadhihi lima qataltani, tolong tanya kepada dia ni kenapa dia bunuh aku. Fa yaqulu Allah Ta'ala lima qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haqq. Dan Allah Ta'ala bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, kenapa kamu membunuh bayi ini sedangkan diharamkan bagi seseorang untuk membunuh jiwa melainkan dengan al-haq, dengan yang dibenarkan. Ya malaikati sallimuha limaliki khazinin nar yahbisuha fi jubbil ahzan. فتغل يدها إلى عنقها ويوضع الطوق والسلسلة فيه وتسحب إلى النار فيرميها مالك في جب الأحزان وفيه نار وسباع وزنابير وحيات وعقارب تنحش المعذبين وزبانية بأيديهم حراب من نار tat'anu qatilihi al-qatilin. Tamam. Jadi bila Allah Ta'ala kata ni, soalan ni berdan istifham inkari. Soalan ni ditanya bukan untuk dijawab. Nah, kenapa kamu bunuh dia sedangkan aku dah haramkan membunuh jiwa tanpa hak. Wahai malaikatku, kata Allah, serahkan perempuan ini kepada malaikat qazinin nar, malaikat penjaga neraka, iaitu Sayyidina Malik. Yahbisuha fi jubbil ahzan, letakkan dia di dalam jubbil ahzan, maksudnya lubang neraka yang disebut jubbil ahzan. Jubbil ahzan ni satu tempat, nama tempat neraka yang diletakkan di dalam tempat tersebut orang-orang yang membunuh. Fatughallu yaduha ila unuqiha, diikat tengkuknya, tangannya di tengkuk, dan diletakkan tauq, diletakkan silsilah besi, rantaian besi di situ, dan kemudian ditarik dia ke dalam neraka, dilemparkan oleh Sayyidina Malik ke dalam jubil ahzan. Dan di dalam jubil ahzan, dalam lubang tersebut ada apa? Ada api
ada binatang buas, ada tebuan, ada ular-ular dan ada kalajengking yang akan menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam situ. Dan Zabaniyah mempunyai hirab. Hirab apa dia? Apa hirab? Saya tengok. Kamus. Hirabun min narin. Nah. Tengok. Ada? Arbah jama' hirab ala min alati min hadid. Dia muhaddidat ra'si. Tamam. Dia macam tombak depan tu tajam kot. Yang dibuat daripada api, yang mana dia akan cucuk kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Tamam. Wa afta ba'dhum bi annahu la yahillu lil mar'ati an tusta'mal dawa'an yamna'ul habla. Jadi di sebahagian para ulama berfatwa tidak diharuskan bagi wanita untuk menggunakan ubat bagi menghalang mengandung. Sebahagian ulama, sebahagian ini membenarkan, tidak ada masalah. Bagi tahdidun nasl, boleh ataupun tidak untuk tahdidun nasl. Wattafaqa al-ulama'u ala anna nafqa ar-ruh la yakunu illa ba'da 4 ashhur. Dan ulama ittifaq, ruh tidak ditiupkan melainkan setelah 4 bulan. Ay aqibaha. Nah, setelah 4 bulan maksudnya setelah cukup 4 bulan. Kama sarraha bihi jama'atun. Ini seperti yang disarahkan oleh sebahagian jamaah para ulama. Tamam. Tapi ini iskal kata mualliq, lakin yushkilu alaihi riwayat Muslim fi sahihi. Ini muskilah pada riwayat Imam Muslim. Wa fihi thumma yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik. Ay fi al-40 al-ula. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك أي في 40 الأولى. Jadi nak beritahu seolah pandangan dalam Sahih Muslim dijadikan janin, alaqah dan mudghah tadi dalam tempoh 40 hari. Dan tempoh 40 hari itu akan jadi mudghah tu. Wa riwayat Muslim tu'ayyidu ma thabata muakhiran ilmiyan min anna an-nafqa yakunu fil 40 al-ula. Jadi pandangan yang kuat sebenarnya adalah ditiupkan roh 40 hari yang pertama. Fi 40 al-ula. Jadi bukan pada 4 bulan. Itu pandangan yang kuat. Wa yataharraku al-janin baina nafqiha wa 10 ayyamin ba'dahu. Fatahussu ummuhu بحركته ولذا صارت عدة الوفاة 4 أشهر و10. Dan kemudian janin akan bergerak di antara waktu ketika ditiupkan roh dan 10 hari setelahnya. 4 bulan 10 hari. Jadi ibu tu akan merasakan gerakan anak tersebut. Nampak tak? Walidha sarat iddatul wafati 4 ashhurin wa 10. Kerana itu dijadikan iddah wafah itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi seolah ambil balik mukabil dia dengan dihidupkan anak tadi dengan 4 bulan 10 hari, maka ketika mati pun iddahnya 4 bulan 10 hari. Ataupun kerana 4 bulan 10 hari tersebut, kenapa iddah wafah tersebut? Kerana kalau takut nanti mengandung, dalam tempoh 4 bulan 10 hari tadi akan tahu kata ada anak dalam perut. Kalau kata suami meninggal, maka iddah dia 4 bulan 10 hari. Dan dalam tempoh 4 bulan 10 hari tersebut akan boleh tahu kata ada kandungan dalam perut ataupun tidak. Wa nuqila an ahli tasyrih, dinaqal daripada ahli tasyrih, yakni ahli pembedahan, anna al-walada
yataharraku limithli ma yataqallaqu fihi. Anak ini akan bergerak mengikut dengan apa yang dia bagaimana dijadikan. Wa yudha' limithli ma yataharraku fihi. Wa taqalluquhu yakhtalifu fil 'adah. Fataratan yakunu li shahrin wa taratan yakunu li shahrin wa 5 ayyam wa taratan yakunu li shahrin wa nisf. Jadi apa ni, anak ini dia bergerak mengikut kepada ma yatakhallaqu fihi wa yudha' limithli ma yataharraku fihi, dan dia nanti akan yudha' maksudnya akan dilahirkan. Dia bergerak dalam perut dengan bagaimana dia dijadikan dalam tempoh tersebut, dan dia akan dilahirkan pun macam seperti mana tempoh dia bergerak tersebut. Jadi kita akan tengok di bawah dia ada syarah. Taqalluquhu yakhtalif fil 'adah. Biasaannya apa ni, penciptaan ini berbeza. Berbeza pada adatnya pada setiap anak-anak tersebut. Wa taratan yakunu li syahrin. Kadang-kadang berlaku perkara tersebut dalam masa sebulan. Wa taratan yakunu li syahrin wa 5 ayyamin. Kadang-kadang pergerakan tadi berlaku dalam tempoh sebulan 5 hari. Wa taratan yakunu li syahrin wa nisf. Kadang-kadang berlaku pergerakan tersebut dalam tempoh sebulan setengah. Sebulan setengah. Tamam. Fa idza taqallaqa li syahrin taharraka li syahrayn wa wudi'a li 6. Wa idza taqallaqa li syahrin wa 5 ayyamin taharraka li syahrayn wa thuluth wa wudi'a li 7. Wa idza taqallaqa li syahrin wa nisfin taharraka li 3 wa wudi'a li 9. ولذلك لا ينقص الحمل عن 6 ولا يعيش ابن 8 إلا كرامة كما وقع لسيدنا عيسى عليه السلام فإنه ولد في شهر 8. Allah. Ini dalam ilmu tasyrih, dalam ilmu bahagian berkenaan dengan pembedahan dan juga yang berkait dengan ni. Tasyrih ni dalam bukan pembedahan, no? Ilmu apa? Ilmu tasyrih. Cuba tengok dalam ni istilah Inggeris tasyrih. Ha? Ilmu tasyrih dia disebut ni ada anwa' ilmu tasyrih. Ilmu anatomi dia panggil. Anatomi. Tamam. Ya, kalau kata berkait dengan binatang, tasyrih al-hayawan dipanggil zootomi. Zootmi dia. Kalau berkait dengan dengan tumbuh-tumbuhan pula dipanggil phytotomi. Dia kata kalimah anatomi ni diambil daripada dua, anatom. Anatom. Ana makna fauq. Makna dia fauq. Maksud kalimah tom pula maknanya taqti'. Taqti'. Lepas tu biasanya i'tamadat dirasatut tashrih takhlidan ala taqti'. Maksudnya kena bedah. Kena bedah nak tengok dalam badan. Sebab tu kita sebut tadi ilmu pembedahan. Jadi ilmu anatomi lah ni. Ilmu anatomi ni, dalam ilmu ni budak ni dia bergerak dengan misli ma yatakhallaqu fihi wa yudha'u li misli ma yataharraku fihi wa taqalluquhu bi taqallufi yakhtalifu fil 'adah taratan yakun li syahrin. Baik, kalau kata dia takhallaqa li syahrin, ya, dalam tempoh sebulan tadi dia bergerak, ya, minta maaf, takhallaqa li syahrin maksud dia. Jadi kalau kata dalam ni, maksudnya kalau kata ikut dengan pandangan ni berbeza dengan yang di atas. Kata al-imam di atas, ittifaq para ulama
Oh, ittifaq ulama pada nafkhir ruh. Kata itu nafkhir ruh pada umur 4 bulan. Faham? Manakala sebelum daripada nafkhir ruh, maka apa ni Allahumma salli Muhammad seolah jadi kejadian tadi dalam masa 4 bulan, 10 hari. La yakunu illa ba'da 4 ashhur. Mana yang tepat ni? Saya sebut ittifaq ulama ditiup roh 4 bulan 10 hari. Di bawah ditulis alaqah mudghah dengan apa ni, nutfah alaqah dengan mudghah dalam masa 40 hari. Naknya kalau kita tengok balik, mungkin tak ada khilaf pun naknya. Tu kejadian ditiup roh 4 bulan 10 hari. Kan? Ditiup pada 4 bulan 10 hari. Tapi di bawah dia tulis kata kajian ilmiah yang berlaku sekarang ni, yang kedoktoran buat, kata nafqa yakunu fil 40 al-ula. Tiupan roh tadi dah gerakan bagi bayi tersebut dalam tempoh 40 hari tu. Kena tengok balik. Kena tengok balik sebab tengok balik kajian apa ni, kajian semua. Boleh siapa tu tengok? Cari tak? Cari kajian apa ni, tulis proses kejadian tu, tempoh dia bila yang jadi roh tu. Cuba tengok. Tamam. Baik. Betul kata sini annal walad yataharrak limithli ma yataqallaq fih. Anak ni dia akan bergerak dengan tempoh kejadian yang dia jadi. Maksudnya mislima. Mislima tu maksudnya kalau sebulan dia akan misl, jadi kali 2. Tamam? Wa yudha limithli ma yataharraku fih. Limithli ma yataharraku fih. Baik. Wa taqalluquhu yakhtalif fil 'adah. Ini kita kurang jelas sikit ni. Dia punya, macam mana dia punya kiraan tadi. Mereka kata kalau kata dia jadi dalam masa sebulan, maka dia akan bergerak dalam masa 2 bulan, dan biasanya dia akan dilahirkan pada bulan yang ke-6. Kalau takhallaqa li syahrin wa khamsah ayyam, sebulan 5 hari, maka dia akan bergerak dalam tempoh 2 bulan wa thuluth, 2 bulan 10 hari. Dan kemudian dia akan lahir pada bulan yang ke-7. Kalau dia jadi dalam tempoh sebulan setengah, dia akan bergerak dalam tempoh 3 bulan. Kemudian dia akan lahir pada bulan yang ke-9. Sebab tu kata para atibba, biasanya tidak akan kurang hamil ni daripada 6 bulan. Mesti sekurang-kurangnya 6 bulan. Wala ya'ishu ibnu samaniyatin illa karamatan. Dan anak yang lahir umur 8 bulan biasanya payah nak hidup, melainkan karamah. Allah Ta'ala bagi amrun khaliqun lil adah, adatnya mati. Jadi kalau hidup, karamah. Kama waqa'a li Sayyidina Isa alaihi salam. Itu yang berlaku kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam lahir pada umurnya 8 bulan. Tamam. Baik.
Qala ba'dul atibba, kata sebahagian atibba, innal walada inda istikmali 7 ashhurin, anak tersebut yang dalam kandungan ketika dah cukup umurnya 7 bulan, yataharraku lil khuruji harakatan anifatan, dia akan mula bergerak dengan kuat untuk nak keluar. Nah, min harakatihi fi syahri saris. Jadi dia punya pada bulan ke-7 tu, kalau dia nak keluar dah, dia akan gerak kuat sikit daripada gerakan daripada bulan yang ke-6. Fa innahu tahayya lahu al-khuruj. Kharaja wa 'asha. Kerana dia kuat waktu tu. Jadi bila keluar tu, maka dia akan keluar dan insya-Allah dia hidup. Wa illam yatahayya lahu al-khuruj. Kalau dia tak bersedia lagi untuk keluar, istaraha fil batni 'aqiba tilka al-harakati al-mud'ifati lah. Jadi dia akan rehat. Sebab tu kalau keluar waktu tu, keluar pada bulan ke-8, biasanya waktu tu waktu dia rehat. Itu menyebabkan dia tidak, macam soalan dia tak berkesempatan untuk, dia masih tak bersedia untuk keluar, maka biasanya akan mati. Macam mana? Yang cerita tadi, mula-mula jadi darah tu dalam minggu pertama sampai minggu 3. Dan jadi daging. Start dari minggu 3 sampai ke minggu ke-6. Lepas tu baru yang tu cerita bab darah dengan daging aja. Bentukan tulang badan apa semua tu berlaku lepas 4 bulan. Ajar sempurna 4 bulan baru jadi dekat manusia tu, baru dia tiup roh. Yang bergerak tu jantung apa semua tu bergerak sebelum daripada ni. Kejadian sempurna. Dia dah bergerak dah waktu tu. Tamam. Jadi ini yang mereka buat kajian ni, kata 40 hari tu nafkhir ruh ni macam mana? Kalau ikut yang dia kata kajian saya macam tu 4 bulan lepas tu baru dia tiup roh. Jadi sebenarnya tak ada salah lah yang saya sebut ittifaq. Kan? Ittifaq ulama ala anna nafkhir ruh la yakunu illa ba'da 4 ashhur. Betul tak? Jadi 4 bulan yang pertama bukan nafkhir ruh. Kan, maksudnya berlaku pergerakan bukan mesti nafkhir ruh. Kan? Lepas tu dia suruh falai tanabbah. Dia suruh falai tanabbah. Pada Syekh sebut ittifaq. Nafkhir ruh tu kan. Kita tengok balik ni. Baik. Khair. Kemudian kalau dia keluar pada bulan yang ke-8, fataqillu harakatuhu fil batni fi syahri tsamin. Gerakan dia akan kurang pada bulan yang ke-8. Wala yataharraku fihi lil khuruj. Dia tak bergerak untuk nak keluar maksudnya. Fa in ittafaqa taharrukuhu lil khuruji wa kharaja faqad da'ufa ghayat ad-da'fi. Kalau dia keluar juga, maka keluar tadi dia akan keluar dalam keadaan yang sangat lemah, fala ya'ishu, biasanya tidak hidup. Listila'i harakataini mudha'ifatain lahu ma'a dha'fi. Karena berlaku dengannya gerakan yang lemah tadi. Harakataini mudha'ifatain lahu ma'a dha'fihi walau furida annahu ya'ish yakunu ma'lulan. Kalau dia hidup pun dia akan jadi lumpuh. Dia akan jadi lumpuh. Baik. Wa yu'maru, ni sambung hadis balik. Wa yu'maru bil bina'i lil maf'ul wa huwa ma'tufun 'ala fayanfuqu ay ya'murullah. Tamam? Jadi harakatain mudha'afatan ni berarti. Jadi harakah dia dalam perut pada bulan yang ke-8. Yang gerakan tersebut bukan dia gerak untuk nak keluar. Kemudian fa in ittafaqa taharrukuhu lil khuruj wa kharaj. Kan? Jadi dia harakah dalam perut, kemudian harakah dia lil khuruj untuk kharaj. Padahal harakah tadi pun lemah. Lemah. Dua-dua lemah gabung lagi lemah. Maksudnya gitulah. Lahu ma'a dha'fi. Wa yu'maru bil bina' lil maf'ul. Wa huwa ma'tufun 'ala fayanfuqu ay ya'murullahu al malaka bi 4 kalimat. Kemudian Allah Taala akan mengarahkan malaikat dengan 4 kalimah, ay bi kitabati 4 qadaya. Dia letakkan padanya 4 perkara.
wa hadhihi al-kitabatu ala jabhatihi aw batni kaffihi. Jadi tulisan tadi ditulis di mana? Ditulis di dahinya, dahi bayi tersebut, ataupun di perut tapak tangan bayi tersebut. Atau fi waraqatin ta'allaqa bi'unuqih, ataupun ada getah yang diikat pada tengkuknya bayi tadi. Qila wala mani'a min al-kitabati 'ala ats-tsalatsah. Dan tidak mustahil ditulis, tak dilarang apa tu, tidak maksudnya mungkin, la mani' maksudnya mungkin kitabah tadi berlaku kepada ketiga-tiga bahagian tersebut. Ditulis di dahi, ditulis di tangan, tapak tangan, dan ditulis di getah dan digantung di tengkuknya. Pada alam tersebut yang kita tak nampak. Wa zahiru hadzal hadis, dalam zahir hadis ini menunjukkan annahu yu'maru bihadhihi al-kitabati ibtida'an wa laysa kadzalik, bal innama yu'maru biha ba'da an yas'al 'anha biqawlihi ya rabbi mar rizqu mal ajalu mal 'amalu wa hadha syaqiyyun aw sa'idun. Ya, jadi seolah-olah dalam hadis ini zahirnya nampak macam ditulis terus macam tu, ibtida'an, wa laysa kadzalik, bal innama yu'maru biha ba'da an yas'al 'anha biqawlihi. Tapi sebenarnya zahir yang maksud bagi hadis ni, yang sebenarnya mengikut pada riwayat yang lain, tulisan tadi ditulis setelah malaikat tadi bertanya kepada Allah. Tanya dulu kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, nak tulis apa, rezeki dia macam mana, ajal dia macam mana, amal dia macam mana, adakah dia ni bahagia ataupun celaka. Maka lepas ditanya tadi, barulah bikatbi rizqihi, yu'maru bikatbi rizqihi bi arba'i kalimatin. Faham? Jelas, no? Wa qawluhu bikatbi bikasri al-ba'i al-muwahhadah badalun min qawlihi bi arba' wa wa katbi mudafun wa qawluhu rizqihi bil jarri mudafun ilaih. Ya Rab, no? Sama. Jadi badal kepada arba', badal min qawlihi arba', bi arba'in ay bi katbihi. Wal muradu bi katbihi, apa dia? Bal muradu bi katbihi yani kataba qadrahu, kataba atau kutiba qadruhu, ditulis qadarnya, qalilan atau katsira, wa sifatuhu halalan atau haraman atau makruha min ayyi jihatin, wa huwa 'inda ahli sunnati ma saqahu Allahu ila al-hayawani fantafa'a bihi bil fi'li ma'kulan aw ghayrahu kamalbusin wa markubin wa mankuhin. Jadi maksud dicatatkan baginya rezekinya, itu dicatatkan qadar rezeki tersebut, banyak ke sikit, dan juga sifat rezeki tadi, halal kah, haram kah, makruh kah, rezeki yang dicatat semua. Rezeki dia akan dapat ni banyak dan haram. Na'udzubillah. Min ayyi jihatin, wa min ayyi jihah, daripada mana arah rezeki itu dapat. Dan di sisi ahli sunnah, apa makna rezeki? Rezeki di sisi ahli sunnah, ma saqahu Allahu ilal hayawan, yang diberikan oleh Allah kepada hayawan. Hayawan ni maksud dia apa dia? Yani al-jismun nami, yataharraku bil iradah, yani zul hayah, yang mempunyai kehidupan. Allah Ta'ala bagi kepada yang punya kehidupan ini, fantafa'a bihi bil fi'li, dan dia mengambil manfaat dengan perkara tersebut bil fi'li, ay tahaqquqan, maksudnya ambil sungguh. Buat apa ni, maksudnya bil fi'li, dapat, betul-betul dapat. Bukan bil quwwah. Ma'kulan aw ghairahu. Jadi maksud bil fi'li di sini, kita faham terus, kata rezeki ni apa yang kita telah gunakan untuk manfaat. Sama ada pada makannya ataupun yang lain daripadanya. Contoh baju kah, pakaian, kenderaan, mangkuh, dengan pernikahan dan sebagainya, itu rezeki semua. Apa? Ilmu, maksudnya yang telah digunakan oleh orang tersebut. Ada duit kita dapat, ada duit, okey, kita tanya rezeki kita lagi tak guna, fantafa'a bihi bil fi'li, kalau dia tak intifak lagi dengan duit tersebut, maka tu bukan lagi rezeki dari segi ahli sunnah. Makan yang duduk dekat dalam pinggan tu bukan tentu lagi rezeki kita. Yang dah masuk dalam perut, yang tu baru rezeki. Faham? Maka fantafa'a bihi bil fi'l. Boleh? Itu orang tua mengatakan kalau makan nasi dalam pinggan tak tentu lagi rezeki kita. Yang duduk di tangan tak tentu lagi rezeki kita. Yang dah masuk dalam perut kita, baru rezeki kita.
Baju yang kita baru beli baru duduk dalam plastik balik daripada kedai, tak tentu rezeki kita. Balik pakai dah baju tu, baru rezeki kita. Esok kena curi, takat tu lah rezeki kita. Faham tak? Kita cakap kita intifak semalam ni bil fa'il. Atau habis selesai tu selesai habis. Kalau tu bukan rezeki kita. Boleh? Baik. Wa qila innahu yatanawalu al-ulum wa nahwiha. Sebagian pandangan ulama kata rezeki ilmu pun termasuk juga rezeki. Lianna rizqa naw'an. Karena rezeki ini ada dua. Zahirun lil abdani kal qut wa batinun lil qulubi wan nufusi kal ulumi wal ma'arif. Dan ada yang kedua iaitu rezeki segi batin, iaitu yang diberikan kepada qulub dan juga nufus, jantung hati kita dan juga kepada jiwa kita, seperti ilmu dan ma'rifah. Wa ajalihi ay qadrihi, sama ada ajalnya, ay qadrihi tawilan aw qasira. So dicatatkan padanya ajalnya, sama ada panjang ataupun pendek. Wa fi ayyi sa'atin, bila dia akan mati, wa ayyi mawdi'in yakunu intiha'uh, di tempat mana dia akan habis nyawanya. Wa amalihi ay bayanihi salihan aw fasida, dan juga amalnya diterangkan dalam amal tersebut dalam sahifah ni nanti, amalan ini salih ke fasid ke, elok tak elok. Wa syaqiyyin aw sa'idin, wa syaqiyyun aw sa'idun. Kalau baca syaqiyyun wa sa'idun, marfu'an 'ala al-khabariyah, dibaca dengan riwayat gitu. Marfu'an 'ala al-khabariyah li mubtada'i mahzuf. Takdir daripada wa huwa syaqiyyun fil akhirah aw sa'idun fiha. Dan sama ada dia ni sa'id di akhirat nanti ataupun syaqi. Syaqi di akhirat nanti ataupun sa'id di akhirat nanti. Wal muradu, syaqi maksudnya pada celaka, sa'id maksudnya bahagia. Jadi maksud dalam hadis ni apa dia? Annahu yuktabu likulli wahidin imma asyaqawatu wa imma sa'adatu wala yuktabani liwahidin ma'an. Tamam? Jadi ditulis kepada setiap orang ni sama ada syaqawah ataupun sa'adah. Jadi tak ada seorang yang ditulis dua-dua sekali. Syaqi, sa'id. Tak. Kita ni dah dicatat dah, syaqi ke sa'id. Dah ditulis dah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita min ahli sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Qila, jadi tak ada tulis, tak ada seorang ni dia syaqi sa'id, lepas tu sa'id. Ataupun dia sa'id dulu, lepas tu dia syaqi. Boleh? Walaupun khilaf dia kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah berpegang dengan pandangan syaqi dan sa'id satu saja. Sama ada syaqi ataupun sa'id. Maknanya kalau kita tengok ada orang ni hidup dia dalam keadaan tak baik dan dia mati husnul khatimah, maka kita tahu kata dia ni sa'id. Sa'id sejak bila? Sejak azali. Walaupun hidup dia tak elok. Tak elok, semua tak elok. Nampak buruk. Nampak macam tak ada harapan. Dia tengok mati baik. Nah, hujung hidup dia khatimah dengan baik. Maka pada waktu tersebut kita kata apa? Hadza sa'idun. Kita tak kata hadza sa'idun fi akhirih, syaqiyyun fi awwalih. La. Kita kata dia syaqi pada permulaan, celaka pada mula, lah ni baru bahagia. Sebab tu kita tak boleh kata orang. Kita tak tahu kita ni di mana. Kita tak kata orang celaka. Dia ni celaka ni. Dia ni habis lah. Kita tahu mana? Tahu hujung hidup dia di mana? Dia masuk syurga ke masuk neraka? Kita pun tak tahu. Boleh faham? Lepas tu jaga-jaga lidah kita daripada celaka orang cepat sangat. Jangan cepat sangat mencelakakan orang. Takut kena celaka kat kita balik. Sebab kata Nabi SAW, Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata umat ni dah, siapa yang kata mereka ni rosak, dia yang rosak sebenarnya. Rosaklah puak ni, padahal dia yang rosak. Fahuwa ahlakuhum, dia yang paling rosak sekali. Sebab tu kena jaga-jaga. Tamam? Baik. Syaqiyun aw sa'idun. Itu mazhab kita Asy'ariyah. Maturidiyah kata macam mana pula? Maturidiyah kata dia boleh diletak dengan nisbah. Hakikatnya sama. Tetap yang dinilai pada yang hujung. Jadi kita boleh katakan bahawa dia telah ahwalnya berubah. Hidupnya kalau dia baik tak baik mula-mula, maka dia kata dia kehidupan dia syaqi tapi penghujungnya sa'id. Tapi yang dihukum apa dia? Yang dihukum hujungnya. Faham?
Jadi ada dua lah. Orang ni dia boleh jadi syaqi dalam keadaan kehidupan dia, tapi sa'id dalam pengakhiran dia. Ataupun sa'id dalam kehidupan dia, syaqi pada penghujung dia. Itu mazhab Maturidiyah. Mazhab kita Asy'ariyah tidak. Kita nilai pada satu saja. Hatta kalau orang tu syaqi sekalipun, nampak dia bukan syaqi, nampak dia ni tak elok pun kehidupan dia waktu ketika dia dunia. Macam-macam dia buat. Makan rasuah, berzina, minum arak, benda lagi, kena orang, apa benda dia tak buat, semua dia buat. Dia tengok hujung hidup dia, baik, mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Tanda-tanda qabul tu ada. Maka kita kata apa? Ada sa'id. Ini orang yang bahagia. Sejak bila? Sejak pada awal kejadian lagi. Sebab telah dicatat kepadanya sa'id. Jadi kita boleh kata, bahagia dalam hujung hidup dia, bagus. Walaupun awal hidup dia macam celaka. Dia awal lagi dah bahagia dah. Sebab ni ujian maknanya. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni ujian. Ujian lidah kita untuk dijaga daripada kita celah orang. Daripada kita hukum pada orang. Sebab kita tak tahu kita ni di mana. Dan lebih baik kita sibuk dengan urusan apa yang patut kita sibukkan. Kita nanti di akhirat tak tahu duduk di mana lagi. Kita duduk sibuk dengan syurga orang, neraka orang. Buat apa? Syurga neraka kita tak tentu. Dan kalau kita tahu, kita lagi tak sibuk dengan benda tu. Kalau kita tahu, kita takkan sibuk dengan benda tu. Sebab orang yang tahu benda-benda jenis aulia ya. Aulia takkan sibuk dengan benda-benda tu. Jadi tenang-tenang, insya-Allah khair. Tengok orang jahat, Imam Ghazali ajak. Tengok orang tak baik, kita kata apa? Untung dia ni. Mungkin dia tak baik tadi kerana dia tak ada ilmu. Aku tahu, aku buat benda tak baik. Aku lagi teruk. Tengok orang kafir, orang yang bukan Islam, kita kata apa? Mungkin dia dapat hidayah. Dan kemungkinan dia akan mati dalam keadaan iman nanti. Kemungkinan. Dan aku pula dalam keadaan beriman sekarang. Tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala nak salb, nak tarik iman tadi secara sekelip mata, mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi yang penting pada sekarang, tengok diri, bukan tengok orang. Tengok orang pun untuk tengok pada diri. Orang ni cerminan kita. Al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min ni mir'ah kepada akhih dia, kepada teman dia, kepada saudara dia. Patutnya pegang macam tu. Ini tengok teman kita nampak tang buruk, dia terlupa dia yang buruk tu. Sebab tu Nabi sebut mukmin ni mir'ah akhih. Mukmin ni adalah cermin kepada saudaranya. Kenapa cermin? Kerana yang dalam tu dia. Dia nampak macam orang lain, tak hakikat tu dia. So dia duduk tengok orang. Dia ni nampak tak kemah, dia ni begini. Rupanya tengok ke siapa? Tengok ke dia. Sebab tu orang yang dengki dengan orang, dia takkan selesai hidup dia. Sebab dia duduk tengok, dia tak puas hati. Dan dia tak yakin dengan benda yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala kepada dia. Atau pendengki, hasad. Hasud ni orang-orang yang ada penyakit ni, dia takkan tenang. Hidup selalu jadi dalam keadaan tak keruan. Tengok orang tu senang, dia tak puas hati. Tengok orang ni tulis dalam Facebook, dia nak kelai. Itu je lah. Dia tak tenang. Tapi kalau orang yang tak ada sifat tersebut, dia tenang, dia relax. Yang dapat kat kawan tu dia punya. Dah dicatat kepada dia, takkan catat kepada aku. Semua orang dah dicatat dah, selesai. Lepas tu dah tengok kawan tu dapat yang baik. Okey, buat apa je? Susah. Moga-moga dapat yang baik tadi. Kalau tak dapat juga, tahulah kata rupanya Allah tak catat aku kat benda tu. Kan tenang lepas tu. Tu ya dah. Kenan kat seorang nak ada. Tengok-tengok orang dah ada dah. Tak apa. Jangan bukan catatan Allah Taala tak catat kat aku, mangkuh. Tu bukan aku punya. Rupanya menjaga jodoh orang lain tu. Betul. Dan kalau kata hak dia punya, buatlah macam mana pun, insya-Allah akan dapat kat dia. Tapi yang tu yang paling payah sekali untuk orang nak. Bak makan nasi dia boleh pekat lagi. Tapi bak tu berkelahi. Boleh bersantau. Boleh pergi hantar pergi ke tukang sihir untuk sihir orang apa semua, sihir pemisah, sihir apa semua ni. Apa ni? Kerana tak ada ni. Hadis yang keempat pun tak bagi. Dah ngaji saja pun kalau tahu pun tapi tak beramal, tak apa juga. Itu yang paling susah kali amal. Tahu ni semua orang boleh tahu. Baca semua orang boleh baca. Nak beramal? Yang tu yang boleh tengok antara orang yang alim dengan tidak alim. Kerana alim yang mana? Yakhshallah. Yakhshallah maksud dia adalah amal.
Itu buah kepada amal dia. Tamam. Qila lamma hadarat Abdul Rahman ibnu Auf al-wafata. Dikatakan ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hampir wafat. Ghushiya alaih. Beliau pengsan. Summa afaqa. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ahadul mubasysyirin bil jannah. Kemudian dia pengsan, kemudian dia bangun balik. Ketika bangun daripada pengsan sedar, faqal atani sa'ata malakani. Tadi waktu aku pengsan tadi ada dua malaikat datang. Faqala li, kedua-dua malaikat tadi kata apa? Qum nuhakimuka baina yadayil azizil hakim. Kami akan menghakimkan kamu di antara al-azizil hakim. Maksud di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa fazi'tu minhuma. Fa idza bimalakin thalithin qad nazala minas sama'i faqala qalliya anhu fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'ida. Jadi bila malaikat ni panggil dua orang malaikat ni mai, malaikat ni kata bangun. Kami akan hukumkan kamu, kita akan muhakamah. Muhakamah ni maksud dia nak buat perbicaraan di depan Al-Azizil Hakim. Tuhan yang Maha Aziz dan Maha Hakim. Fa fazi'tu minhuma. Jadi kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, aku jadi bimbang pada waktu tersebut. Tiba-tiba datang malaikat yang ketiga turun daripada langit. Malaikat tu kata apa? Qalliya anhu, biarkan dia. Fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'ida. Ini telah dicatat oleh Allah di dalam perut ibunya Sa'id. Ini orang yang bahagia di sisi Allah Ta'ala. Macam ni akan berlaku juga. Maksudnya kenapa kita kata Sayyidina Abdul Rahman kan dah ahadul mubasysyirin bil jannah. Sayyidina Sa'id dah. Tak, nak beritahu kata Sayyidina Abdul Rahman pun kalau macam ni, kita khair insya-Allah. Kalau dicatat dengan Sa'id, insya-Allah Sa'id. Boleh? Itu. Wa walladzi la ilaha ghairuh. Jadi yang penting waktu ketika nak mati ni apa dia? Kalau nak mati dalam keadaan kita meletakkan rajak, meletakkan pengharapan penuh kepada Allah Ta'ala, moga-moga kita ini dimatikan dalam keadaan iman, insya-Allah. Mati dalam keadaan sa'id, insya-Allah. Itu yang kita paling harap sekali. Faham? Lepas tu jangan minta mati faja'ah, mati mengejut. Mati mengejut ni adalah yang berlaku pada akhir zaman. Akhir zaman ni banyak mati mengejut. Mati tengah tidur, serangan jantung, tiba-tiba tengah-tengah duk main badminton, tiba-tiba tertarik, piak tu. Dia pun tak sangka. Kalau dia tahu, dia tak pergi main badminton hari tu. Kalau dia tahu nak tuan-tuan nak tibai bola bulu tangkis. Nak tibai tu kalau tarik jantung tu, dia kata bebek kopi ke masjid. Ya. Tibai bulu tangkis dalam masjid, lepas tu mati dalam masjid. Kalau dia tahu. Lepas tu dia faja'ah dia panggil. Lepas tu kalau ada orang mati, sebelum mati dia sakit. Sebab tu kata orang sakit ni rahmat daripada Allah Ta'ala kepada mukminin. Kerana bila sakit, maka terus dia akan ingat dengan Allah. Itu orang kalau dia sakit demam, kata pada masyayikh, demam saja pun dah ingat dah mati. Sebab apa ni, kadang-kadang ada orang demam sikit saja, dia nak meninggal. Mudah. Demam sikit lah. Kalau sakit teruk apa semua, tak. Demam sikit lah. Sebab tu, kalau datang penyakit macam tu, terus ingat, alhamdulillah khair. Ni tengah bawa kereta, lori mai kat belakang, buh. Tengah dengar lagu ni pula tu, lagu Metallica pula tu. Dia kata kalau aku tahu tadi buka Quran panjang jalan tak boleh. Sebab tu kena bersedia dengan apa yang kita akan hadapi. Fa walladzi la ilaha ghairuh al-fa fasihah. Ya. Fa fasihah waqi'atun fi jawab syartin muqaddar. Ya. Wal wawu lil qasam. Tamam? Walladzi sifatun li muqsami bih. محذوف والتقدير هذا لتقديره فصيحة ني إذا كان كل من شقاوته فصيحة ني dia واقع في جواب شرط مقدر. Jadi kita fawalladhi, maksud fawalladhi ni fa, kalau fa fasihah maksudnya ada jawab pada syarat muqaddar ni. Fawalladhi maksudnya idza kana kullun min asy-syaqawati was-sa'adati maktuban, فأقسم بالله الذي لا إله معبود بحق غيره. Maka aku bersumpah dengan nama Allah
bukan dengan nama Allah, dengan Allah, billah dengan Allah, alladzi la ilaha ma'budun bihaqqin ghairu. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati. Sungguhnya kamu sebahagian di kalangan kamu, setiap di kalangan kamu ni ada yang mengamalkan dengan amal ahli jannah, ay bi an ya'tiya bit ta'ati wa yatruka al-manhiyat, melakukan ketaatan dan juga meninggalkan manhiyat. Hatta ma yakuna bin nasbi wal raf'i, boleh baca dulu. Hatta ma yakunu ma yakuna. Wal raf'u fihi wa fi ma ba'dahu wal ma'na fi ma ba'dahu bin nasbi wal raf'i, ay li anna al fi'la yahtamilu an yakuna mustaqbalan fayajibu an-nasb hatta ma yakuna. Kalau itu dengan mustaqbal. Atau muawwalan bil hal fayajuzu nasbuhu wa raf'uhu. Qala al-'allamah asy-Syarnubi. Ataupun dia takwil dengan hal. Wa raf'u fihi wa fi ma ba'dahu. Jadi hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqa alaihi alkitab fayamala bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Semua baca dengan nasb, dengan fathahakan. Wal ma'na ila alla yujada bainahu wa bainaha. Maksud hatta ma yakuna, maksudnya ila alla yujada, sehingga tidak ada lagi di antara dia dengan neraka dengan syurga tersebut, ay al-jannah, illa zira'. Zira' maksud satu hasta. Zad al-Bukhari, Imam Bukhari tambah dalam riwayat beliau au ba'a. Au ba'. Wa hadha kinayatun an shiddatil qurbi. Ba'. Muhammad tolak adik sikit, takut dia jatuh. Tamam. Baik, ba' ni berapa je panjang dia? Cuba tengok. Berapa jarak ba'? Baik. Kemudian kalau kata orang ni dah melakukan amal ahli syurga sehingga tidak ada lagi jarak di antara dia dengan syurga melainkan satu hasta, fayasbiqa ay yaghliba alayhi alkitab, ay madmunuhu wa hukmuhu, maksudnya diberikan kepadanya madmun ataupun hukum alladhi kataba lahu atau kutiba lahu fi batni ummi, yang telah dicatat kepadanya di dalam perut ibunya. Fayamala bi'amali ahli an-nari, kemudian dia beramal, ataupun boleh baca fayamalu, boleh baca fayamala pun boleh, bi ahli an-nari wa huwa al-ma'asi kufran kanat aw kabiratan, iaitu dengan melakukan amal maksiat sama ada kufur ataupun melakukan dosa besar. Fayadkhulaha ay fayadkhuluha, boleh baca dua, ay an-nara yaumal qiyamah, maka dia akan masuk ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Tamam? Oh, masya-Allah. Macam mana? Sebab contoh ni, kalau jarak di antara hidung dengan tangan, jarak sini sampai ke hidung dipanggil war. War. Kalau jarak daripada hujung jari sampai hujung jari ni dipanggil ba'. Maksudnya satu depa. Ba' ni satu depa. Zira' satu hasta sampai sini lah. Kalau jarak ni pula, ni sini sampai ke sini dipanggil shibrun. Kalau yang ni dipanggil fatr. Fatr. Kalau yang ni isbi'. Kalau ni unmulah. Ma'ruf lah. Itu dia istilah lah. Kalau ba' ni lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 4 hasta. Satu ba' sama dengan 4 hasta. Boleh? Jadi kalau ba' yang satu, sini, 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 sini. 1, 2, 3, 4. Jadi satu ba' 4 hasta. Lebih kurang tu lah. Jazakumullah khair. Tamam? Baik.
Mana tu? Fayadkhulaha. Maksudnya dia masuk dalam neraka. Maksudnya dia ni dah melakukan amal ahli syurga, dekat dah dengan syurga, nak masuk lagi lebih kurang dalam satu hasta saja. Ataupun dalam riwayat lain satu depa ya, nak masuk hasta, dekat sangat. Nah. Tiba-tiba yasbiqu wa yaghlibu alaihi alkitab. Tiba-tiba rupanya telah dicatatkan kepadanya dengan apa dia? Amal ahli nar. Maksudnya kita nampak orang ni buat dengan amal ahli syurga, dengan amal sahaja tidak boleh tentu lagi sama ada dia ahli syurga ataupun tidak. Tamam? Tiba-tiba bila dah dekat dengan nak mati, yasbiqu alaihi alkitab. Yasbiqu alaihi alkitab maksudnya apa dia? Telah diberikan kepadanya apa yang telah dicatat oleh Allah dalam kitab, iaitu syaqi ataupun sa'id, fayamal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Masuk dia ke dalam neraka Allah Taala. Jadi al-ibrah bil qawatim. Ibrah adalah dengan apa? Dengan penghujungnya hidup kita. Bukan dengan apa yang telah berlalu. Ibrahnya khawatim. Hujung kita nanti macam mana? Sebab tu jadikan kita punya penghujung husnul khatimah. Sebab tu para ulama akan doa pada bagi mati dalam keadaan husnul khatimah. Khatimah tu yang diminta. Nah. Baik. Fayadkhuluha ay an-nar yawm al-qiyamah. Nah. Wa yaftahu lahu fi qabrihi taqatan minha. Dan kemudian nanti akan dibuka kepadanya dalam kuburnya nanti lubang untuk sampai dia kepada neraka. Ya. Jadi akan sampai ada ruang khas yang dia akan nampak dah neraka. Ya. Fal muradu mutlaqu man taghayyara haluhu qabla mautih. Ini maksud sini siapa dia yang berubah pada sebelum kematiannya, berubah dalam apa hal sekalipun. Wa huwa qisman. Nampak? Al-awwal man taghayyara haluhu bil kufri. Ya. Jadi halnya berubah dengan kufur, wal a'yadzu billahi ta'ala. Jadi kafir. Wa hadha yatahattam duquluhu an-nara wa yaqludu fiha. Dia akan duduk selama-lamanya dalam neraka kalau dia kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Sekarang gerakan kristianisasi, murtad, nah, tidak ada agama, anak-anak Melayu, ajib, nah, menakutkan. Jadi sebab tu kena jaga anak isteri kita, bagi kefahaman kepada mereka. Macam mana nak bagi, kata ulama, dia tanya pada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, macam mana kita nak jaga anak-anak kita semua ni? Kenalkan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maksud dia kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata fa'allimu auladakum ala salasi qisalin hubbi nabiyikum. Ajar anak kamu dengan 3 benda. Yang pertama, cintakan Nabimu. Hak tu Nabi ajak dulu. So cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dan kita disuruh untuk mengaji. Ke zaman ini disuruh mengaji. Duduk dengan para ulama. Quran turun, dalam Al-Quran Allah Ta'ala turunkan pada ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada Mekah waktu ketika sebut penuh dengan macam-macam. Mekah ada menyembah berhala, rasuh, apa dia lagi? Apa ni, penindasan, pelacuran, macam-macam kan berlaku. Kenapa tak turun ayat suruh benteras dulu kezaliman? Tak, Allah Ta'ala kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak beritahu apa? Suruh mengaji. Itu dulu yang disuruh oleh Allah Ta'ala sebelum daripada nak benteras apa-apa semua tu. Mengaji dulu, baru kamu tahu mana yang boleh kamu benteras, kamu tak benteras. Faham? Ni mengaji tak mau. Duduk dengan ulama tak mau. Duduk dekat dengan para guru masyayikh tak mau. Nak hantam masyayikh ada. Jadi kemudian nak mengaku kata kita nak benteras kezaliman dan sebagainya. Buat mana benteras kezaliman kalau kamu jahil? Mustahil. Nah. Itu lebih zalim lagi. Zalim pada diri sendiri. Zalim yang ada dalam diri ni apa ni? Tembok jahil tu masih kuat lagi, tak buang. Ngaji tak mau. Memang? Tu kena jaga elok. Lepas tu kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, nak bagi anak kita dijaga oleh Allah Ta'ala dia macam mana? Akhir zaman ni, banyak macam-macam pahaman ni. Kenalkan dia dengan Nabi. Kenalkan dia dengan Nabi dia. Cerita kat dia pasal sirah Nabi. Baca kat dia sirah Nabi. Sebut Nabi selalu. Sampai dia dalam otak dia Nabi. Bila dia tahu Nabi, automatik dia akan kenal Allah Ta'ala. Ha? Lepas tu Nabi kata sendiri, ajarkan anak kalian dengan mencintai aku.
Bila cinta dengan Nabi, automatik akan terus nak kenal siapa yang lagi yang berkait dengan Nabi, akan cinta kepada ahli bait Nabi. Bila cinta dengan ahli bait Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia akan dapat? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa tilawatil Quran. Ajarkan mereka dengan tilawatil Quran, ini hafzul Quran. Hafalkan mereka dengan Al-Quran, bacakan mereka dengan Al-Quran. Kerana 3 perkara tersebut nanti akan menyebabkan mereka terselamat. Dan yang tu yang formula yang sepatutnya digunakan. Tu kerajaan mana pun kalau naik, dimulakan dengan ilmu kepada masyarakat dan umat dia, selamat benda tersebut. Tapi kalau dimula dengan benda lain, maka pada waktu tersebut dia tak akan selamat. Dan dia akan rugi sampai bila-bila. Tu kalau naik kerajaan. Kalau lah naik kerajaan, kalau kita dibagi peluang untuk pegang kerajaan, memang tak mahu pun. Kita nak buat apa mula-mula? Bagi ilmu dulu. Bagi ilmu dulu kepada masyarakat. Kenalkan mereka dengan masyarakat. Sebab tu yang ni yang dibuat oleh tutup guru. Disebarkan Iqra' ni kepada masyarakat. Disebarkan falsafah Iqra' ni kepada umat. Suruh umat ni mengaji. Ada orang pula mengaji, dia nak mengaji. Bila nak beramai, bila nak amar ma'ruf nahi munkar. Ni tengah duk amar ma'ruf nahi munkar ni, nak nahi orang cahang bodoh. Dia dah bercakap. Itu ya. Baik. Al-thani, yang kedua pada man taghayyara haluhu bimufsiqin. Mufsiqin. Dia kan? Jadi bertukar dengan perkara-perkara yang kefasikan. Ka'an irtakaba kabiratan wa mata bila taubatin. Contoh seperti dia melakukan dosa besar dan dia mati sebelum sempat bertaubat. Wa hadha yadkhulun nara in lam tanalhu rahmatun al-azizil ghaffari. Dia akan masuk ke dalam neraka kalau dia tidak mendapatkan rahmat daripada al-azizil ghaffar. Kalau dapat daripada al-azizil ghaffar, khair, alhamdulillah, masuk syurga tu. Wala yakhludu fiha. Tapi dia tak akan duduk selama-lamanya dalam neraka. Bal la budda min khurujihi minha wa duqulihi al-jannata. Bahkan mesti dia kena keluar daripada neraka dan dia akan masuk syurga. Kalau dia pada peringkat yang kedua. Jadi di sini ada dua lah. Bikatbi Allah berkata fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar. Baik, amal ahli an-nar ni ada berapa? Ada dua. Ada amal ahli an-nar yang menyebabkan dia masuk neraka terus lama-lamanya, iaitu kufur wal a'yadu billah, sebelum mati kafir. Ini berlaku kepada siapa dia? Keluar dengan Imam Abdul Qadir Jilani. Nama apa? Ibnu Usrun, Ibnu Abi Usrun, Imam Abdul Qadir Jilani, dan seorang lagi? Ibnu Saqah. Ibnu Saqah. Ada 3 orang. Makruf lah cerita ni. Ni bahaya kalau orang ni selalu mengutuk para ulama sufi. Jaga-jaga. Orang yang selalu menghina dan mencela para ulama sufi. Kita tengok orang-orang yang kalau cakap sikit kerja nak hentam para ulama sufi ni, kita tengok kalian tak ada nur. Tak ada nur langsung. Muka tak handsome tak apa. Tapi biar kalam tu kau boleh comel. Ni dah muka tak handsome. Kalam tak comel. Zulmun ala zulm. Zulm ma'a zulm. Campur gelap dengan gelap. Huduh betul yang nampak. Macam ni cakap. Sayyidina Abdul Qadir Jilani pernah nak pergi lawat seorang kutub, Ghaus. Dalam perjalanan bertemu dengan Ibnu Abi Usrun. Dalam satu riwayat kata mereka dalam keadaan tak merancang. Mereka kata dirancang perjalanan mereka nak pergi 3 orang. Kerana mereka 3 ni kawan ketika dalam pengajian. Imam Abdul Qadir Jilani mazhabnya Maliki, Hanbali. Ibnu Saqah mazhabnya Hanbali. Imam Ibnu Abi Usrun mazhabnya Syafi'i. Dia ada syarah kitab Tanbih 20 jilid. Al-Imam Ibnu Abi Usrun. Ini faqih Syafi'i kabir. Di dalam perjalanan nak pergi tu, maka pakat-pakatlah duk sembang nak tanya apa. Ibnu Saqah kata aku akan tanya soalan yang aku tahu wali ni memang tak boleh jawab. Confirm tak boleh jawab. Dan dia memang takkan jawab. Ibnu Abi Usrun pula aku akan tanya satu soalan, tapi aku tak pasti dia nak jawab. Jadi aku nak tunggu jawapannya, nak tengok jawapannya. Beradablah, masih beradab lagi. Al-Imam Ibnu Abdul Qadir Jilani kata aku bukan pergi nak tanya soalan, aku pergi nak sambung silaturahim. Jadi beza
tijah masing-masing ni nak tanya soalan tu. Sampai-sampai saja dekat dengan wali tersebut. Ketika mana dijemput masuk ke dalam rumah, terus wali tadi dalam keadaan muka yang marah, kata kepada Ibnu Abi Usrun, kata, wahai Ibnu Abi Usrun, kamu datang nak tanya soalan kat aku dan kamu tak pasti aku nak jawab apa. Ini jawapan daripada apa yang kamu nak tanya dan ni daripada kitab sekian. Tak tanya lagi, jawablah. Kamu pula Ibnu Saqah, dan wali tu doakan terus. Dia kata kamu nanti akan disibukkan dengan pemerintahan. Kamu tak sempat dengan dengan kewangan dan juga perbendaharaan negara sampai kamu tak akan sempat dengan ilmu. Dan sungguh Ibnu Abi Usrun sendiri sebut, dia kata aku sendiri tak sempat, walaupun dia sempat mengarang kitab Tanbih, Syarah Tanbih 20 jilid, dan kitab tu masya-Allah tabarakallah, cuma manfaat dia untuk dia bagi kepada umat untuk bina generasi kurang dibandingkan dengan Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Faham? Manakala Abdul Qadir Jailani, sebelum Sidi Abdul Qadir Jailani, Ibnu Saqah tu wali ni kata, kamu pula Ibnu Saqah datang memang nak tanya dan kamu kata aku tak boleh nak jawab soalan kamu. Ni soalan kamu. Soalan dia pun kita tak tahu dia. Imam Abdul Qadir Jailani pun tak tahu soalan dia apa. Dan wali tadi jawab soalan tadi dan bagi tahu daripada kitab mana, dan kata beliau, aku tidak melihat melainkan kamu ni nanti akan mati dalam keadaan kafir. Maksudnya aku melihat api kekufuran ini penuh dalam badanmu. Keluar, kena dihalau tu. Ibnu Saqah dihalau. Dan sungguh berlaku ketika mana mereka dah menjadi memegang jawatan dalam kerajaan pada waktu tersebut. Ibnu Saqah diutus oleh kerajaan pada waktu itu untuk menjadi orang-orang yang akan menyelesaikan isu masalah keagamaan, perdebatan agama dan sebagainya. Dia urus bahagian tu. Satu hari dia dihantar ke satu negeri, yang negeri tadi penduduknya Kristian. Sampai di negeri tersebut dia jatuh cinta dengan ahli negeri itu, perempuan yang cantik, orang Kristian. Dan malam tu dia pergi ke rumah perempuan tadi dan minta nak kahwin dengan perempuan tadi kepada mak ayah perempuan tadi. Mak ayah perempuan tadi kata tak boleh lagi, kamu tak masuk Kristian dan kamu orang Islam. Maka dia masuk Kristian pada malam tersebut dan dia terus tinggal di negara tadi dan mati dalam keadaan Kristian. Dia kafir. Ini Imam Ibn Hajar ada sebut dalam kitabnya Futuhat, dalam kitabnya Fatwa Hadithiyah pada bab yang terakhir. Ada soalan-soalan yang terakhir, soalan bagi jawapan bagi orang-orang yang selalu menghina para ulama sufi. Jaga-jaga. Jangan sonok sangat nak cela orang tu, nak cela orang ni. Orang zaman lah ni dia ajaib. Dia boleh cela semua orang dan tak ada hukum ketika dia buat fake account. Oh, tu hebat. Dia buat fake account ni, dia buat account yang tipu ni, buh nama siapa-siapa, atas siapa-siapa ni, kan? Pak Mat ke apa ke. Lepas tu dia boleh cela orang. Dia lebih ajaib lagi orang yang boleh redha dengan perkara tersebut. Man radiya bil ma'siyah faqad asa. Siapa redha dengan maksiat yang dia buat, dia pun buat maksiat juga. Boleh berteman dengan orang yang macam ni, memang kita tak tahu nak kata apa. Dan orang-orang yang macam ni, dia macam seolah bila dah buat benda macam tu, dia hilang dah. Dia hilang dah dia punya, orang panggil apa, hukum hakam. Dia waktu tu bukan orang. Dia boleh maki, dia boleh mencarut, dia boleh apa semua, dia nak kata ke orang, nak buat fitnah apa semua sekali. Hanya kerana apa? Kerana buat fake account. Ajaib tak? Ini manusia. Cela para ulama sufi, kata kat ulama sufi, kata kat ulama ni, kata kat ulama ni, hanya kerana apa? Kerana tak setuju dengan apa yang dia buat. Cela ulama-ulama yang telah mati. Celakakan para ulama yang telah mati. Ni orang macam ni nak mati apa hati dia? Celakakan Imam Ibn Arabi. Kamu dapat faedah apa? Tak dapat faedah apa? Kamu akan dicelakakan. Kamu lawan dengan nak kabir, kamu tak ada apa. Habis yang tu ya. Habaan mansurah. Mas jatuh dengan batu kamu sendiri nanti. Habis. Betul, orang macam ni kena dijauhkan. Malah tidak boleh berteman. Tak boleh berteman dengan orang macam ni. Kerana ni akan merosakkan hati. Jadi orang yang hati dia rosak juga boleh kawan dengan orang macam ni. Itu ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Dan ada di kalangan orang yang beramal dengan amal ahli nar, nampak dia beramal dengan amal ahli neraka, sehingga tidak ada di antara dia dengan neraka melainkan satu zira', satu hasta lagi nak masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitabu, dalam riwayat ini fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha, masuk dia dalam syurga.
Baik, fayamala bi'amali ahli jannah bi an yatuba min dzambihi. Kalau dia bertaubat daripada dosanya tersebut, imma bil Islam, sama ada dia masuk Islam in kana kafira, kalau dia kafir, wa imma bil ikhla'i wan nadamati wa raddil mazalimi in kana musliman 'asiya, ataupun dengan cara dia mencabut dosa tersebut, tidak mau buat lagi, menyesal dan juga mengembalikan balik kepada yang telah dia zalimi apa yang dia ambil, kalau kata dia ahli maksiat dan dia muslim. Fayadkhuluha ay, dalam riwayat ini fayadkhulaha ay al-jannata bihukmil qadril jari alaihi, dengan hukum qadar yang telah berlalu kepada dia, yakni yang telah dijalankan kepadanya. Maksudnya kesemuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabaqat lahu sa'adatu sarafa Allahu qalbahu ila al-khairi qabla mautih. Ingat no? Siapa yang Allah Taala telah mencatatkan dia dengan sa'adah, Allah akan palingkan hatinya kepada kebaikan sebelum dia mati. Wa man sabaqat lahu syaqawatu wal a'yadu billahi ta'ala kana bi'aksi. Tak mau sebut dia. Ya, anak ulama dulu kata beradab dengan kalam-kalam macam ni yang tidak elok, maka dia tak akan panjangkan kalam. Maka digunakan kana bi'aksi. Dia tak akan sebut siapa yang telah terdahulu padanya catatan syaqawah, kecelakaan, wal a'yadu billah, maka dia akan dipalingkan hatinya kepada keburukan sebelum dia mati. Tak, dia tak ulang panjang, kerana benda tak elok ni tak mau sebut panjang-panjang, dipendekkan kana bi aksi, maka dia akan dapat yang sebalik daripada orang yang telah dicatatkan padanya kebaikan. Maka apa dia akan dipalingkan hatinya oleh Allah kepada keburukan sebelum dia mati. Nauzubillah min zalik. Tengok siapa buat jahat apa sekalipun, kita tak redha dengan jahat yang dia buat di depan mata kita, kerana memandang kepada kasbun yang dia lakukan. Amal yang dia buat nampak depan mata kita, zahir dia buat amalan tersebut. Kita tak suka dengan amalan tadi kerana dilarang oleh syarak. Tapi dalam masa yang sama, kena ada rahmat kepada orang tersebut. Mungkin dia akan bertaubat nanti. Mungkin itu, mungkin ini. Kena letakkan kemungkinan-kemungkinan tadi banyak. Dengan dicelakakan. Kerana kita tak dituntut untuk celah orang tadi. Bila tengok maksiat apa yang kita disuruh. Yang disuruh ketika mana kita tengok orang buat maksiat, yang pertama, kalau mampu kita tegur. Kalau tidak mampu, kita tidak redha dengan hati. Itu saja. Tak ditambah yang keseluruhnya dan celakakan orang tu. Dan sebutlah 4 kali. Celaka. Tambah lagi celaka. Lepas tu tambah pula dia gila babi ke apa semua. Dia tu pahala lagi besar. Ada? Tak ada. Disuruh oleh syarak dia untuk kita tak redha dengan hati. Saya cakap tu je. Kenapa yang tambah Allah? Boleh? Hukia, ada riwayat ni, ada cerita. Anna rajulan musliman kana yahwi imra'atan nasraniyah. Seorang lelaki jatuh cinta dengan seorang perempuan Nasrani. Famarida maradal maut. Dia sakit nak mati. Faqala fi nafsihi, maka dia pun sebut dalam hati dia, ana a'syaqu hadhihi wa lam ajtami' biha fid dunya. Saya rindukan wanita tersebut, tapi saya tak mampu bersama dengan dia di dunia. Wa in mittu 'ala al-islam, lam ajtami' biha fil akhirah. Kalau aku mati dalam Islam, di akhirat nanti aku tak akan bertemu dengan dia. Kerana dia duduk dalam neraka nanti. Fatanassara wa mata 'ala an-nasraniyah. Dan mati dia, terus masuk Nasrani sebelum mati. Keluar Islam, masuk agama Nasrani, mati dalam Nasrani. Hafizanallahu min zalik. Moga Allah jaga kita daripada perkara tersebut. Amin. Cinta pergi kat siapa pun jangan duk berubah tu. Kait dengan benda tu kan. Ni orang panggil tak nak kerja. Ni orang panggil lautan api senggup keronangi ni. Lagi ni pernah seorang bodoh. Kan? Walamma maridatil mar'atu, perempuan pula sakit. Dia mati Nasrani. Perempuan tu pula sakit. Dan dia tak tahu lelaki tu kata apa. Qalat inna fulanan kana yahwani. Perempuan dan lelaki tu cinta kat aku. Walam yajtami' bi fid dunya. Tapi kami tak dapat bersama di dunia ni. Wa akhsha in mittu 'ala an-nasraniyah alla ajtami'a bihi fil akhirah. Saya tak akan boleh bersama dengan dia di akhirat nanti kerana dia Islam. Maka fa aslamat. Fa aslamat wa matat 'ala al-islam. Dan dia masuk Islam pada waktu tersebut dan dia mati dalam keadaan Islam. Walaupun dia masuk asalnya kerana apa? Kerana nak bersama dengan lelaki tadi.
Tapi masuk Islam saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, masuk syurga dia. Laki tadi game terus. Wa hukiya anna rajulan dakhala bilad ar-Rum. Seorang lelaki telah masuk ke dalam negara Rom. Fara'a jariyatan faftatana biha fa khatabaha. Fa abaw an yuzawwijahu biha hatta yatanassar. Jadi seorang lelaki masuk ke bilad Rom, ke negara Rom. Bila masuk ke sana dia lihat seorang perempuan yang cantik dan kemudian terfitnah dia teruji dia dengan kecantikan tersebut, maka dia pun pinang perempuan tadi. Fa abaw an yuzawwijuhu biha hatta yatanassar. Jadi keluarga kepada perempuan tadi tak mau nikahkan perempuan tadi dengan dia sehingga kamu menjadi Nasrani. Fa ajabahum ila dhalik. Maka dia pun terima nak masuk ke dalam agama Nasrani. Fa ahdaru lahu al-khissisin wa tanassar. Dibawa kepada dia semualah pastor ni. Bapa ayah nak bagi masuk agama Kristian ni, nak letak baptis lah ni. Maka masuklah ke dalam agama Nasrani. Fa kharajatil jariyatu wa basaqat fi wajhihi wa qalat waihak, dia kata. Perempuan tu kata apa? Perempuan yang Nasrani ludah kat muka pak long lelaki tu. Maka dia terus kata, celaka kamu, dia kata, tarakta dinal haq li syahwatin. Kamu tinggal agama yang benar kerana syahwah. Fa kaifa la atruku ana dinal batil li na'imil abad. Bagaimana kamu boleh tinggal agama yang benar kerana syahwat? Takkan aku tidak boleh untuk tinggalkan agama yang batil ini untuk mengikuti nak mendapatkan na'im al-abad. Ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mengucap syahadah pada hari tersebut. Perempuan tu dapat syahadah, dapat hidayah. Hak yang untuk lelaki ni kena ludah gitu. Lagi selesai gitu. Faham? Summa inna min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmatih. Dan di antara kemurahan dan juga kelembutan Allah Ta'ala kepada hambanya, anna inqilaban nasi min syarrin ila al-khair kathir. Wa amma inqilabuhum min al-khair ila al-syarr fa fi ghayati an-nuduri wa nihayati al-khillah wa la yakunu illa liman asarra 'ala al-kaba'ir. Na'udzubillah min dzalik. Batu kata Imam Jurdani, ini penting, ni faedah penting. Antara rahmatnya Allah Ta'ala dan juga kelembutannya Allah Ta'ala kepada hambanya, berubah manusia daripada jahat kepada baik banyak. Orang jahat jadi baik banyak. Nampak tak? Tapi orang baik jadi jahat fi ghayatin nudur. Nah, maksudnya sangat sikit. Kalau kita nak kira balik, orang baik jadi jahat sikit sangat sebenarnya. Nah, orang jahat jadi baik, yang tu banyak. Maksudnya patutnya yang kita kena terkejut ni, kalau orang tu baik jadi jahat tu kita kena terkejut. Ni zaman lah terkejut. Orang jahat jadi baik. Terkejut pada ramai. Bukan macam tu pun. Nah, dulu bukan main lagi orang artis sibuk apa semua sekali dengan dunia, akhirnya berubah. Adi. Nah, kerana tu min lutfillahi ta'ala. Nah, itu bagus. Tu antara ghayah kepada lutfillahi ta'ala. Wala yakunu illa, dan perkara tersebut maksud daripada jahat jadi baik. Nah, itu biasa. Daripada baik jadi jahat, ini sangat sedikit dibandingkan dengan peratusan orang yang jadi jahat kemudian jadi baik. Melainkan kepada siapa yang jadi jahat, yang baik kemudian jadi jahat ni, illa wala yakunu illa liman asarra 'ala al-kaba'ir. Tidak berlaku melainkan orang yang berterusan dengan melakukan dosa besar. Lepas tu jaga-jaga, no? Dosa besar yang berterusan dengan dosa tersebut mungkin akan menyebabkan inqilab kita. Kita akan berlaku perubahan daripada baik kepada jahat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, di sini disebut asbab su'ul khatimah. Qala ba'dhum, kata sebahagian ulama, al-asbabul muqtadiyatu li su'il khatimah wal a'yadu billahi ta'ala arba'atun. Ya, ada 4 perkara yang menyebabkan boleh mati dalam keadaan yang tidak baik. Mati dalam keadaan buruk, penghujung yang buruk. Apa dia? Arba'atun, 4. At-tahawunu bis salah. Yang pertama, meringan-ringankan solat. Apa maksud meringankan solat? Ay at-takasulu an fi'liha. Yani malas melaksanakan solat. Yang kedua, wasyurbul khamri, minum arak. Yang ketiga, adzal muslimin, menyakitkan golongan muslimin. Jaga, elok. Nah. Yang keempat, uququl walidain, menderhaka kepada ibu ayah. Yang ini antara sebab pada su'ul khatimah. Dan sungguh berlaku. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Diriwayatkan ada seorang lelaki datang kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, inna hahuna ghulaman qad ihtadara. Fa yuqalu lahu qul la ilaha illallah fala yastati'u an yaqulaha. Ya Rasulullah, ada seorang budak
dah nak mati. Maka kami kata kepada dia, sebut la ilaha illallah, tapi dia tak mampu sebut. Maka kata Rasulullah, alaysa kana yaquluha fi hayatih? Qalu bala. Dia pernah sebut tak kalam la ilaha illallah tu waktu dia hidup? Maksud dia Muslim kan? Kata Nabi, dia kata mereka, ya, dia sebut. Qala fama mana'ahu minha inda mautih. Baik, apa yang menghalangnya daripada menyebut la ilaha illallah sedangkan waktu ketika di dunia dia dah hidup, dia sebut. Fanahadhan nabiyun. Lepas tu kita, para ulama suruh kita selalu tahlil. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak sebut itu selalu. Sama. Wa nahadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu. Nabi pun pergi bangkit dan pergi, kami pun bangkit bersama dengan Nabi, hatta atal ghulama faqala, sehingga Nabi datang menemui budak tadi, faqal ya ghulam qul la ilaha illallah. Faqala la astati' an aqulaha. Budak tadi kata, aku tak mampu nak sebut. Satu dia boleh sebut. La astati' an aqulaha, boleh sebut. La ilaha illallah tak boleh sebut. Sebab tu kata benda ni bukan benda usaha dengan lidah kita. Allah Ta'ala akan bagi. Faham? Qala walima. Nabi tanya kenapa? Qala li'uquqi walidati. Kerana aku telah menderhaka kepada ibuku. Qala ahiyatun hiya? Ibu kamu masih hidup? Qala na'am. Qala arsilu ilaiha. Nah, bawa dia kepada ibunya, fa arsalu ilaiha faja'athu. Dibawa, maksudnya fa arsalu ilaiha, maksudnya dibawa berita tadi kepada ibu, dan ibu tadi pun datang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnuka huwa? Qalat na'am. Nah, ibnuki huwa? Ini ibu kamu, ini anak kamu? Qalat na'am, kata ibu tadi, ya ibu anak saya. Qala ara'aiti law anna naran ajjijat faqila laka illam tashfa'i fihi fadhafannahu fi hadhihi an-nar. Qadhafnahu fi hadhihi an-nar. Qalat idan kuntu ashfa'. Nampak? Kuntu ashfa'. Dia kata, apa pandangan kamu wahai ibu? Kata Rasulullah, kalau api neraka ini ujijat faqila laki illam tashfa'i fihi qadhafnahu fi hadhihi an-nar. Api neraka tengah duk membuak ni, kalau kamu tak maafkan dia, kami akan lempak dia dalam neraka ni. Macam mana pandangan kamu? Maka kata si, tengok ibu ni, waktu tu walaupun anak bersalah dengan dia pun, rahmat tu tetap ada. Dia idzan kuntu ashfa'u. Kalau macam tu aku akan bagi syafaat kepada dia wahai Rasulullah. Qala fa ashhadillah wa ashhadina bi annaki qad raditi. Nah, jadi bersaksilah kamu kepada Allah, wa ashhadina bi annaki qad raditi. Faqalat qad raditu an ibni. Dan Nabi suruh dia bersyahadah, bersaksi bahawa kamu telah redha dengan anakmu. Maka kata si ibu tadi, saya redha dengan anak saya. Faqala ya ghulam qul la ilaha illallah. Faqala la ilaha illallah. Nah, mati dia pada waktu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Tu kalau ibu masih hidup. Macam mana kalau ibu dah mati? Itu kata ulama, kalau seorang ibu, kalau anak tadi telah menderhaka kepada ibu ayahnya dan ibu ayahnya telah meninggal dunia, maka hendaklah dia melakukan kebaikan yang banyak untuk ibu ayah dia. Ada seorang pemuda sentiasa melawat ibunya pada setiap hari Jumaat dan ayahnya pada setiap hari Jumaat. Dia tak pernah tinggal melawat. Dia akan pergi ke makam ibu ayahnya baca Quran, kemudian disedekahkan untuk ibu ayahnya. Setiap Jumaat dia akan pergi lawat. Maka akhirnya dicatatkan kepadanya, ini adalah anak yang taat kepada Allah, taat kepada ibu dan ayahnya. Diampunkan dosa uquqnya. Fadlullah wasi'ah. Fadlullah wasi'ah. Baik. Dan kemudian esok insya-Allah kita akan sambung sikit lagi alamatus syaqawah wa alamatus sa'adah. Nanti kita akan tengok apa ni pada esok. Esok tak ada, no? Esok apa ni cuti. Hari Sabtu ni insya-Allah kita akan sambung sikit lagi, hadis tak habis lagi. Dan hari ni panjang sikit. Lepas kita akan masuk sekali hadis yang kelima pada hari Sabtu ni insya-Allah taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون